Tak boleh membatalkan puasa hanya kerana pening atau demam biasa. Demam hak biasa ni, bukan demam panas tuan-tuan. Kalau demam panas lain, demam panas sampai boleh tarik itu lain. Pening ataupun demam biasa tak boleh buka puasa kerana umumnya keduanya tidak memudaratkan. Keduanya tu maksudnya puasa dengan pening biasa tu dan demam yang biasa tadi ni. Pening dan demam yang biasa boleh ditahan. Apabila sampai kepada keadaan yang boleh memudaratkan, dibolehkan berbuka. Jadi kita tahu puasa demam kita tu sampai mudarat ke, sampai tak mudarat ke, kita tak. Kecuali lah kanak-kanak kan. Kanak-kanak umur 12 ke 13 dia tak tahu. Dia puasa umur 11 ke 10 ke dia puasa, dan yang tahu kata demam dia tu teruk kita lah, anak-anak kan. Kalau 10 tu tak wajib lagi. Tapi kalau dah baligh tapi masih lagi kecil, contohnya umur 12 baligh, maka dia tak tahu demam dia tu bahaya atau tidak tuan-tuan. Jadi kita yang ada sekolah ni, kita tahulah budak-budak ni dia tak tahu tara mana demam dia betul. Sebab tu bila warden bagi tahu ada budak demam, orang yang agak dewasa kena pergi tengok. Kadang demam biasa, kadang demam yang tak demam pun tapi tak mau hantar hafazan. Kadang demam yang sangat teruk, demam ni sampai dia tak sedar, kepala dah terhulur ke bahagian bawah katil. Kita pergi tengok, ini dah demam yang dah teruk, terlalu panas. Nampak? Jadi kanak-kanak lalu dia tak tahu. Walaupun kadang dia dah 11 tahun, 12 tahun, dah baligh, tapi dia belum cukup matang kan, tuan-tuan. Okey, kemudian gusi berdarah. Mulut hendaklah dibersihkan jika mampu. Bila berdarah gusi, kalau dia telan sekali dengan darah tu, batal puasa. Jadi dia kena berkumur untuk bersihkan. Darah juga adalah najis. Bila dia berdarah, tu bab solat lah, saya tak mau masuk lah. Jadi kalau puasa, orang yang sekadar meludah sahaja, ada kesan darah lagi, kemudian dia telan bersama dengan sisa kesan, batal puasa. Mulut hendaklah dibersihkan jika mampu. Jika darah terlalu banyak keluar dan susah untuk dihentikan, maka cukup meludahkannya dan tidak diwajibkan membersihkannya terus menerus. Tadi saya kata kena bersih, kena basuh. Itu kalau darah sikit. Kalau darah banyak, ludah sekali keluar darah. Gusi dia berdarah, bila diludah sekali, keluar air liur bercampur dengan darah. Duk Ustaz, rasa lagi dalam beberapa saat, rasa lagi, dia ludah lagi, keluar darah lagi, ludah 5-6 kali masih lagi. Yang tu tidak diwajibkan untuk membersihkannya, cukup ludah saja sebab darah tu banyak. Jika air ludah yang bercampur darah tertelan, puasa tidak batal kerana ia termasuk masyaqqah. Yang tak batal puasa ni kalau sekiranya gusi dia tu berdarah berlarutan, dia jadi lama sampai 6 minit, 8 minit. Ada orang dia darah gusi, dia ludah 2 kali, tak ada dah. Okey, pi aku mau. Itu wajib lah. Yang sikit. Yang darah sikit ni dia wajib kumuk, bersihkan, buang, dah selesai. Yang sikit tak ada masalah. Tapi kalau yang susah sampai 6 minit, 7 minit, 9 minit masih lagi, yang tu dimaafkan kalau tertelan air liur yang bercampur dengan darah. Nombor 3, penyakit ketika berpuasa, Ramadan ataupun sunat lah, puasa sunat, tak kisahlah. Memasukkan semula buasir yang terkeluar. Buasir yang terkeluar ketika berpuasa lalu dimasukkan semula, tidak membatalkan puasa kerana ia dianggap darurat. Kalau tak masuk nak buat macam mana? Buasir, orang tu buang air besar. Bila buasir ni dia lubang qada hajat tu, buang air besar tu, lubang tu dia akan terkeluar. Dia tak duduk dalam tu, dia terkeluar. Boleh pegang. Kalau pegang tu, pegang dia punya, kalau kita pegang dengan jari kan, pegang dengan jari kiri, boleh rasa muncung buntut tu dia terkeluar. Masukkan balik seperti memasukkan sesuatu ke dalam ihdas sabilain, salah satu daripada dua jalan, qubul dan dubur kan. Siapa yang berpuasa, dia masukkan jari, walaupun satu ruah ni ruah, satu ruah ni, dia masukkan jari dalam
dubur dia, maksudnya ni banyak ni, satu ruah dia masuk, batal puasa dia. Maksudnya kalau kias kepada orang yang buasir, dia terkeluar, dia punya buntut dia tu terkeluar, buasir dia terkeluar. Buasir tu setinggi satu ruah juga selalunya. Dia masukkan balik. Kalau ikut kias, batal. Dia masukkan sesuatu dalam lubang dubur. Tetapi yang tu darurat, sakit, sebab dia penyakit, yang tu dimaafkan, tidak membatalkan puasa dia. Yang keempat, orang yang pengidap HIV, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, AIDS. Dari segi perubatan, seorang pengidap HIV ataupun AIDS mesti makan ubat setiap 12 jam untuk menghalang virus dalam tubuh dia membiak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nas'alullah as-salamah. Tengok tuan-tuan, 12 jam dia kena makan ubat, mesti makan ubat. Tempoh berpuasa pula sekitar 14 hingga 15 jam. Oleh itu dia boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah untuk setiap hari puasanya itu. Orang yang sakit HIV ni, no? Jadi dia tak mana dia punya penyakit dia tu, yang tu kena bincang dengan doktor. Kena jumpa dengan doktor, kena tanya, doktor saya dah ambil ubat HIV ni dah lama, macam mana dengan Ramadan tahun ni? Dia sembang lah, no? Doktor kata boleh, doktor tak ada masalah, boleh, kamu boleh berpuasa, dia wajib puasa. Kalau doktor kata kena ambil ubat, nah, kadang-kadang waktu kamu ambil ubat tu kena jam 10.30 pagi dan kadang-kadang dia akan kena pukul 3 petang, so kamu tak boleh berpuasa, maka dia tidak wajib puasa dan wajib membayar fidyah. Satu hari satu cupak, satu mud, 600 gram lebih kurang satu hari. Rongga, okey, ini tajuk lain. Habis sakit, habis dah. Tajuk lain pula, iaitu rongga dan puasa. Puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, tak kisah. Rongga pula. Apa dia itu rongga? Rongga ada 5. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Hidung, mulut, telinga, qubul, dubur. Itu rongga. Seseorang yang menelan sesuatu walaupun bukan makanan, dia telan, batal. Seseorang yang masukkan sesuatu, sama ada qubul ataupun dubur, walaupun setitis air, maka batal puasa dia. Okey, itu kaedah dia secara umum lah. Kadar lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok hidung dan telinga batal tak puasa? Kalau masuk ayak masuk ke dalam mana yang membatal, adakah dia membatal ataupun tak batal? Kita tengok. Batas lubang hidung dan telinga yang membatalkan puasa jika sesuatu termasuk ke dalam keduanya ialah hidung dan telinga. Hidung, batas akhir hidung, muntahal khayshum. Muntaha tu batas akhir, khayshum tempat dengung, iaitu tulang nipis yang berada di dalam pangkal hidung, berada di antara hidung dan otak. Tu dia macam belajar apa biologi kan. Ustaz boleh tak bagi bahasa mudah? Boleh kan? Ni hidung. Hidung ni rongga ke tak rongga? Rongga. Dalam mazhab Syafi'i, hidung ni rongga. Takat mana yang batal, takat mana yang tak batal. Mudah aja, paling mudah sekali ialah ni jari kelingking. Takat mana jari ni boleh masuk, yang tu tak batal. Korek hidung tak batal Ustaz? Tak batal. Takat mana jari kelingking ni boleh masuk, tang tu ialah kawasan yang dibenarkan, bukan lagi yang dalam. Dibenarkan. Ni jari kelingking ni. Untuk telinga Ustaz, sama. Kaedah dia senang je. Takat mana jari kelingking kita, jari kelingking bayi jenuh tuan, dia boleh sampai tang ni kan. Dia kecil. Jari kelingking kita masing-masing lah. Untuk hidung dengan telinga, takat mana yang jari kelingking boleh masuk, tang tu belum lagi membatalkan. Tuan-tuan pegang ni, bahasa lembut kan, tulang lembut kan, ini tak batal lagi. Tang mana tang tulang lembut ni tak lagi masuk Boleh tak masuk sampai tang ni? Tak boleh. Siapa boleh masuk? Jari dia, contohlah Tuan Cik, jari dia selampau kecil masuk sampai tang ni, batal puasa.
lebih daripada tulang lembut ni, masuk ke dalam, melebihi tulang lembut tu, yang tu batal, dah selesai. Telinga lebih daripada gegendang, batal. Tuhan cipta ni, tuan-tuan ni tengok jari ni, Tuhan cipta ni, takat mana yang dia boleh masuk kot telinga dengan hidung, yang tu tidak membatalkan puasa. Boleh korek maksudnya korek telinga tak batal? Tidak batal. Korek hidung pun tak batal. Tapi kalau kita masuk benda yang kecil seperti jarum hak duk korek telinga tu, besi hak duk korek telinga tu, hak dia buat ujung lepiak tu kan, masuk sampai atas sikit, batal puasa. Telinga pun dia masuk melebihi gegendang, batal puasa, pecah kalau melebihi gegendang kan, kalau melebihi gegendang pecah kan, bahaya. Itu je, mudah untuk faham, selama ni kita duk kata korek hidung batal puasa kan. Yang tu juga yang saya faham ketika kecil dulu, memang itulah yang saya bawa sampai umur pergi mengaji kan, sampai umur pergi mengaji. Subhanallah. Hidung dan telinga macam tu, dia punya kaedah dia.